والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، أكرمنا بجودة الحفظ والفهم وارزقنا الحكمة والثبات الذهني والعقل والحلم والعلم والنجاح في الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. أما بعد، Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama pada pagi ini menunaikan sembahyang fardu subuh secara berjamaah. Kita iringi dengan berzikir bersama-sama, kita berdoa bersama-sama, mengharapkan daripada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa kita, kemudian diterima segala permintaan kita dan digolongkan di kalangan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada-Nya. Di antara amalan-amalan yang mana kita hendak mendapat al-uns. Al-uns memberi maksud ketenangan, tenteram hati ini, merasakan seronok sahaja, rasa selesa. Sebabkan amalan-amalan ini kita rasa tenteram dan rasa selesa sentiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Para alim ulama menyebut, di antaranya Al-Imam Ruwaim rahimahullahu ta'ala apabila ditanya wasu'ila Ruwaimu anil unsi, ditanya kepada Al-Imam Ruwaim rahimahullahu ta'ala tentang maksud al-uns, ketenangan. Beliau menyebut sururul qalbi bihalawati zikri wal khitab. Sururul qalbi, hati ini merasa seronok. Sururul qalbi, mana seronoknya hati ini. Seronok dengan apa? Bihalawati zikir, dengan manisnya berzikir, dengan manisnya khitab dengan Allah, berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mendapatkan keseronokan sedemikian rupa, insya-Allah dia naik kedudukan yang dinamakan al-uns, merasakan ketenangan, merasakan keseronokan. Tak dapat kita berzikir, tak dapat kita memuji Allah, tidak dapat kita berdoa, tidak ada ketenangan pada hari ini. Tetapi lepas sembahyang subuh tadi, kita berzikir, kita berdoa, mendadah tangan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat ketenangan pada hari ini. Allah berikan kita kedudukan yang dinamakan maqamul uns. Mudah-mudahan Allah berikan kita maqamul uns. Maka mana nak dapatkan kedudukan maqamul uns ini, iaitu sururul qalbi, seronoknya hati ini, bihalawati zikri, iaitu dengan kemanisan berzikir, bihalawatil khitab, dapat kita khitab, iaitu terus berinteraksi dengan Allah. Ya Allah, ya Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, Rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Tuhan kami, kita khitab, berilah kami dalam dunia ini baik, wa fil akhirati hasanah, di akhirat juga baik. Kita berkhitab dengan Allah. Apabila kita khitab dengan Allah, kena rasakan ketenangan. Tetapi apabila kita tidak mengkhitabkan
Tidak rasanya khitab kita tujukan kepada Allah sekadar kita membaca doa Rabbana taqabbal minna salatana tamma waghfir lana dzunubana amma wa la tu'adzibna yaumal qiyamah. Ya Allah, terimakanlah sembahyang kami keseluruhannya, ampunlah dosa kami keseluruhan. Kalau mereka sampai kepada kedudukan al-uns, seolah-olah dia khitab dengan Allah dengan rasa tunduk, rasa rendah diri, merasakan hinanya dia di hadapan Allah, dengan keampunan daripada Allah, dengan keredaan yang Allah beri, dengan macam-macam yang dia minta kepada Allah, dengan limpahan rahmat ini dia merasakan satu ketenangan kerana dapat mengadu dan memohon kepada Allah. Wah, ini dinamakan maqamul uns. Maqamul uns. Jadi kita sentiasa memohon kepada Allah, sentiasa beribadat kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan beribadat merasakan ketenangan, merasakan keseronokan, merasakan satu kepuasan. Ini dinamakan maqamul uns. Pada pagi ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita sambung lagi kata-kata hikmah Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari menerusi kitab kita ini Al-Hikam. Pada pengajian yang lepas kita telah membahaskan berkaitan tentang adab-adab bagi orang yang nak menuju kepada Allah ini, orang yang nak berjalan menuju kepada Allah. Telah kita bahaskan menerusi kitab kita ini, iaitu ada 8 adab-adab bagi orang yang nak menuju kepada Allah. Macam kita sekarang ni nak menuju sampai kepada Allah, ada 8 adab. Dan ada 4 tanda-tanda mereka yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita membahaskan ada adab yang seterusnya, kata-kata hikmah yang mengajarkan kepada kita tentang at-takhliyah wa at-tahliyah. Nama dia at-takhliyah, iaitu kita mengosongkan diri kita ini, daripada sifat-sifat yang menghalangkan kita boleh sampai kepada Allah, menghalangkan kita merasa ketenangan bersama dengan Allah, menghilangkan segala perkara-perkara yang menghalangkan rasa kerinduannya kita kepada Allah. Selepas dibuang benda tersebut, maka kita hiasikan diri kita ini dengan hiasan yang begitu cantik sehingga kita dapat bersama-sama dengan Allah, dengan rahmat Allah, dengan keampunan Allah, dengan kelebihan Allah, sehingga merasakan satu ketenangan, merasakan kecintaan, merasakan kerinduannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kata-kata hikmah yang diucapkan oleh Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari menerusi kitab kita ini dalam pembahasan at-takhliyah wa at-tahliyah. At-takhliyatu wa at-tahliyatu. Qala al-'arifu billah Asy-Syaikh Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin. Tashawwufuka ila ma batana fika min al-'uyub khairun min tashawwufika ila ma hujiba anka min al-'uyub. Usahamu untuk mengetahui ciri-ciri yang masih ada di dalam dirimu itu terlebih baik daripada usaha untuk terbukanya bagimu tirai ghaib. Tashawwufuka, at-tashawwuf, tashawwuf memberi maksud kesungguhan, al-ihtimamu bihi, kesungguhan, sungguh, at-tatallu' bihi, tatallu' memberikan perhatian ataupun mengharapkan sungguh-sungguh. Itu makna tasyawuf. Ataupun bahasa Mesir lalu sebut, ataupun bahasa di negara Arab sebut syuf. Kalau kita kata asyuf, ana asyufu, saya melihat. Syuf, kata syuf, mana cuba lihat, mana cuba perhatikan. Suruh ambil perhatian sungguh-sungguh. Syuf hina ya syekh, syuf, pandang sini, ambil perhatian di sini. Syuf, ini bahasa syafa ya syufu. Kemudian berlakulah pertambahan tasyawwafa ya tasyawwafu, tasyawufan. At-tasyawuf makna memperhatikan ataupun mengharapkan, menginginkan sesuatu, itu memberi maksud at-tasyawuf. Tasyawufukan, keinginan
kesungguhan pemerhatian kamu ila ma batana fika minal uyub, kepada sesuatu yang tersembunyi daripada engkau, perkara-perkara yang menyebabkan berlakunya keaiban pada dirimu, itu adalah lebih baik. Syuf syuf, tasyawuf, perhatikan, cuba lihatkan kepada dalam hati kamu daripada sifat-sifat yang menyebabkan berlakunya keaiban pada diri kamu, iaitu aib dari sudut mana? Iaitu aibnya dari sudut nafsu. Pandangkan, perhatikan keaiban pada nafsu kamu, nafsu yang tidak baik, nafsu sukakan dunia, nafsu sukakan kepada makan sahaja, nafsu sukakan kepada pakaian, nafsu sukakan kepada kenderaan-kenderaan yang mewah, nafsu sukakan tempat-tempat ataupun kediaman yang tersergam indah. Dia suka begitu, tapi tidak suka nak menuju kepada Allah. Kalau berkaitan tentang nafsu kenderaan, dia lebih diutamakan berbanding beribadat kepada Allah. Kalau nak make upkan kereta, ianya lebih menumpukan perhatian daripada nak mencantikkan amalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya dia tengok begitu. Kalau hari Minggu ni nak make upkan, nak bersihkan kereta sampai berkilat-kilat, shining betul sehingga berkilau dah ni kalau kena cahaya matahari, baru rasa puas. Rasa puas. Tak puas hantar kedai. Kenapa? Kerana dia kata hantar kat kedai, kalau tambah dekat Caltex ni, itu Bangla yang kata. Tak puas Ustaz, hantar. Yang jenis RM5 ni lagi tak puas, dia kata. Nak puas, basuh sendiri, webkan sendiri, bagi kilat, puas. Maka kamu perhatikan diri itu, berlakunya keaiban dari sudut menumpukan, melebihkan kepada hawa nafsu ini, kepada dunia, melebihkan ibadat kepada Allah. Itu lebih baik. Itu adalah lebih baik. Contoh, itu adalah lebih baik daripada apa? Daripada tasyawufuka ila ma hujiba anka minal ghuyub. Itu adalah lebih baik daripada kamu memperhatikan sesuatu yang terhijab daripada engkau, perkara-perkara ghaib. Jangan kita nak memperhatikan sesuatu lepas beribadat ni, tak nampak langit lagi, tak dibuka hijab lah Ustaz. Saya dah zikir berpuluh-puluh ribu, masih lagi tak terbuka hijab. Nak tengok Sidratil Muntaha. Dia nak buka hijab sehingga nampak orang di dalam kubur ni disoal oleh malaikat. Dia nak dibukakan, disingkapkan tirai hijab sehingga nampak malaikat, sehingga nampak jin, sehingga nampak ini. Itu tak baik, Syekh kata. Tasyawufuka, kamu nak dapat melihatkan sesuatu yang terhijab, itu tidak baik bagi kamu. Beribadat ni kerana apa? Nak beribadat supaya nampaknya malam Lailatul Qadar, nak tengok dapat turunnya malaikat, berduyun-duyun turun malaikat pada malam Lailatul Qadar. Mana lebih baik? Kamu beribadat kerana nak dapat karamah kemuliaan, nak dapatkan karamah. Orang kata berselawat ini kelebihannya sekian-sekian. Ni selalu kita dengar orang ceramah, tuan-tuan zikir ni kalau kita begini, ini dia kelebihan-kelebihannya. Kalau selawat begini 20,000, 30,000, tuan-tuan dapat bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita beramal selawat ni kenapa mimpi? Bukan kerana itu adalah satu perintah daripada Allah. Itu bukanlah satu merasa selawat
Nabi SAW, kita tidak dapat Allah. Kita berada di zaman sekarang, rasa rindunya nak bertemu dengan Allah, maka kita sampaikan selawat ini. Inilah selawat. Bila kita baca selawat, menaikkan kedudukan. Itu sahaja yang kita persembahkan. Rasakan ketiadaan, rasakan kerinduan, rasa malu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada apa yang kita pertahankan tentang Islam, tidak ada apa yang kita perjuangkan sebagaimana yang diperjuangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya mampu kuberikan hadiah kepadamu, hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas kesyukuranku kepada Allah dengan Allah utuskan engkau, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku terselamat daripada kesesatan, selamat daripada kekufuran. Yang mampu, inilah 30,000 ku selawat kepadamu. Kerana rasa kerinduan, merasakan ketenangan, bukan untuk mendapat zikir, dapat mimpi dengan Nabi. Zikir, jumpa begini, awak ni begini. Bukan itu. Majmuk kau mana kamu daripada kamu dapat tersingkapnya tirai sehingga mendapat melihat alamul malakut, alamul jabarut, alam dan diberikan banyak karamah itu. Sebenarnya kita dapatkan satu martabat yang mana kita ini sampai kepada Allah, sampai kepada rasakan satu kepuasan, kedudukan yang tinggi daripada satu tahap, yaitu kedudukan sukanya bertaubat, sukanya ianya berkhalwah. Ada satu peruntukan khas, yaitu berkhalwah, berzikir, sembahyang dan bermacam-macam amal-amal ini. Itulah di antara satu amalan yang kita rasa puas bersama dengan Allah. Sebagaimana yang disebut oleh para alim, wa man darajat alaihi, barang siapa inginkan darajat, kedudukan ke atasnya, ta'at, maka wajib memperbanyakkan amalan dan karamat. Barang siapa hendak mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, mana nak dapat supaya kita ini dimuliakan oleh Allah, fa'alaihi bihubbil salawat, iaitu sukakan berkhalwah. Sukakan berkhalwah. Kalau bulan Ramadan adanya i'tikaf, maka dia suka berkhalwah 1 jam, 2 jam, 3 jam, diperuntukkan masa berkhalwah dengan Allah, berkhalwah dengan sembahyang, dengan berzikir, dengan berselawat. Merasakan itulah satu amalan yang mana seumpama vitamin baginya, begitu. Dia bagikan ketenaga. Oleh sebab itu zikir selepas sembahyang subuh sehingga naiknya matahari itu adalah digalakkan, kerana ianya memberikan suntikan semangat, kekuatan sebagai satu antibody yang begitu kuat berhadapan dengan dunia selepas ini. Oleh sebab itu, kalau kita baca kitab Imam Ghazali dan juga kitab-kitab Sayrus Salikin, Hidayatus Salikin, berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang lepas sembahyang subuh tidak berganjak melainkan berzikir, kita ni mengaji ni kira zikir sehingga terbitnya matahari. Ini di antara amalan yang Allah hapuskan dosa. Sehingga golongan-golongan salafiyah
beramal semikian rupa, termasuklah contohnya Syekh Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Orang kita ni sikit-sikit kata Ibn Taymiyah, tapi amalan Ibn Taymiyah dia tak ikut. Berkata Syekh Ibn Taymiyah Syekhul Islam Ibn Taymiyah, berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, berkata Syekh Ibn Qayyim, amalan Syekh Ibn Taymiyah kamu tidak amal. Ini bid'ah kata Syekh Ibn Taymiyah, ini bid'ah kata Syekh Ibn Taymiyah. Apa amalan Syekh Ibn Taymiyah selepas sembahyang subuh? Syekh Ibn Taymiyah selepas sembahyang subuh habis zikir iaitu zikir sunnah, beliau menambahkan zikir untuk dirinya. Sehingga Syekh Ibn Qayyim bertanya, wahai Syekh, aku melihat kamu tidak bangun daripada tempat sembahyangmu melainkan selepas terbitnya matahari, mulutmu sentiasa berzikir. Maka Syekh menjawab, ikan ianya akan mati apabila tidak ada air. Begitulah kita akan mati hati kita ini apabila tidak disiramikan dengan air zikir. Maka Syekh Ibn Taymiyah telah membaca Qul Huwallah beribu-ribu kali. Nampak? Syekh Ibn Taymiyah ni zaman kita ni, golongan-golongan Wahabi, golongan Salafi ni tipu belaka. Ikut Ibn Taymiyah kita berzikir, dia balik. Orang berzikir, dia balik. Bid'ah ni Syekh, bid'ah lah Syekh. Bid'ah apa? Kamu tahu tak bagaimana amalan Syekh Ibn Taymiyah? Bagaimana amalannya Syekh Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala? Kalau kamu nak ikut gurumu Syekh Ibn Taymiyah, ikutkan daripada awal sehingga akhir. Syekh Ibn Taymiyah kuat berzikir, kamu lepas semang belah terus. Yang lain Ibn Taymiyah, Tauhid Ibn Taymiyah, tipu belaka Syekh. Dia tidak mendalami. Syekh Ibn Taymiyah beramal. Oleh sebab itu beliau terkenal dengan ulama kerana mempunyai amalan yang istiqamah. Sekarang ini zikirnya tidak ada, doanya pun begitu, maka ianya akan melemahkan. Diumpamakan seekor ikan akan mati apabila tidak ada air. Begitulah hati ini akan mati apabila tidak disiramikan dengan air-air zikir. Air-air zikir. Ini yang dibahaskan oleh ulama. Menerusi kita tasyawufuka, maka kamu sentiasa memandang. Syuf, ambil perhatian, ambil perhatian sungguh. Sebab kita ni terjemah usahamu, dia tak betul. Usaha ni dia tidak kena dari sudut kalimah syuf itu. Usahamu untuk mengetahui, dia tak ada rasa zauq. Tapi kalau kita ambil asal kalimah syuf, bahasa syuf ini bukan bahasa ammiyah. Syafa yashufu ini ialah bahasa fusha. Syuf hina, syuf ana atashawuf, ana mutashawif. Saya perhatikan, saya lihatkan. Orang mesti ana mutashawif juga. Betul, aku lihat, aku perhatikan. Syuf ni orang kata bahasa ammi, dah, ia bahasa fusha. Maka perhatikan sedemikian rupa tentang keaiban ini, itu lebih baik daripada kamu nak supaya tersingkap tirai-tirai ke benda-benda yang gaib ini. Tak bagus. Kalau kita baca kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani rahimahullah ta'ala yang bernama Mizanul Kubra, Al-Mizanul Kubra, dalam bab mengambil uduk, Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu an ketika mana melihat ada seorang mengambil uduk, dia ternampak dosa orang ni jatuh ke bumi melalui titisan air uduk. Menerusi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita baca di masjid kita ini, menerusi kitab Bahrul Mazi jilid yang pertama, di antara kelebihan mengambil uduk, jatuhnya berguguran jatuhnya dosa
Dosa-dosa kecil ni menerusi titisan air wuduk. Mana kita ni bila batal ambil wuduk lagi, ya batal ambil wuduk. Sebab apa? Kita yakin dosa-dosa kecil ni akan dihapuskan oleh Allah menerusi wuduk. Dengan syarat betul-betul bertaubat. Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu an disingkapkan tirai tersebut sehingga ternampak dosa-dosa ni jatuh. Kalau Ismail kalau nampak dosa ni jatuh, seronok tunggu dekat ni. Tengok orang ni dosa, tengok orang ni dosa, tengok orang ni dosa. Oh, dia kata memang mujarab lah. Amalan Ustaz Syukri ni memang mujarab, tersingkap. Dia kata, aku nampak dosa orang jatuh. Dia kata. Tetapi bagaimana reaksi Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu? Adakah dia merasakan itu kemuliaan yang Allah beri pada dia? Sudah cukup dengan amalan yang ada? Sudah dikirakan wali Allah? Dikirakan kekasih Allah? Dan Imam Abu Hanifah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ditarikkan. Ya Allah, kamu tarikkanlah yang mana tersingkapnya tirai ini sehingga aku dapat melihat dosa-dosa jatuh berguguran jatuh ke bumi menerusi wuduk orang ni. Kalau ya Allah, angkatkanlah ya Allah supaya aku tidak dapat melihat sedemikian rupa. Allahu akbar. Begitu juga Imam Abu Hasan As-Sazuli rahimahullah ta'ala merupakan guru kepada guru Syekh Ibn Atta ini. Beliau menyatakan sesungguhnya Hallaj dijatuhkan hukuman pancung kerana beliau membuka rahsia Allah. Yang dia berkata, ma fi jubbati illallah, tidak ada di dalam jubahku melainkan Allah. Maka dia telah membuka rahsia Allah yang Allah berikan kepada dia sehingga tersingkap tirai ini, dan dia membuka rahsia tersebut di hadapan orang yang bukan ahli sehingga membawa kepada fitnah. Maka Imam Abu Hasan As-Sazuli menyatakan, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia ambil semula. Bukan itu tujuan kita. Tujuan kita bukan nak tersingkapnya segala tirai ini, tetapi tujuan kita supaya kita rasa ketenangan, rasa cintanya kita kepada Allah, sentiasa memandangkan kekurangan pada diri kita, bukan memandang kepada orang lain. Nampak ni kata-kata hikmah Syekh Ibn Atha'illahi As-Sakandari rahimahullah ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, tasawwuf, iaitu memperhatikan apa yang tersembunyi itu adalah lebih baik bagi diri kamu, iaitu memandang kepada keaiban pada diri. Apalah keaiban? Keaiban ini dibahaskan oleh para ahli ulama, terbahagi kepada 3. Yang pertama, uyubun nafsi, aibnya nafsu. Nafsu seperti al-marakib, cintakan kepada kenderaan-kenderaan. Kita ni kadang-kadang cinta pada kenderaan, lebih sangat cinta pada kereta, lebih sangat cinta kepada motor, lebih sangat cinta pada ni. Kalau terusik sikit pun mula naik marah. Anak terusik, dia sanggup lampang anak ni daripada jangan kereta tu kotor. Dia sanggup anak cedera daripada kereta kotor. Ada orang begitu. Dia sanggup tengok kenderaan dia, kau jangan usik, itu memang aku punya kegemaran, kau jangan usik, jangan sentuh, jangan debat dunia. Tapi kalau bab akhirat ni, ambil sambil lewa. Pak Haji ni, Ustaz Tok Lebay mengaji kitab hikam, macam-macam jenis hikam, hikam Ibnu Madian, hikam Ibnu Atta, macam-macam mengaji, tapi perangai tidak berubah. Cintakan kepada dunia, nafsu mengatasi cintanya kepada Allah. Kalau ikut zikir tarikat, macam-macam jenis tarikat. Datang syekh ni tukar tarikat ni, datang syekh ni tukar tarikat ni, datang syekh ni tukar tarikat. Lama-lama habuk enggak tak?
Ini tarekat Naqsyabandi bersuluk. Oh, bersuluk tak tersingkap juga. Lama dah bersuluk, tak terbuka juga, tak nampak apa pun. Tak puas hati ya. Tukar pula, masuk pula tarekat Ahmadiyah, pun tak ada apa-apa, tukar pula tarekat lain. Nampak ni, beribadat kerana apa? Orang tukar-tukar tarekat ni, kita tanya, kamu ibadat kerana apa? Mula ambil tarekat Ahmadiyah, amalah la ilaha, amalah astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum ghaffaraz dzunub wa atubu ilaih min kulli dzambin, sampailah khata'at panjang, dinamakan istighfar azim. Ghaffaraz dzunub, iaitu Tuhan yang mengampunkan dosa. Oleh sebab itu istighfar ni, kalau kita tengok istighfar azim Syekh Sayyidi Ahmad Idris menunjukkan baris astaghfirullah ini ialah astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sebab apa? Syekh membaca astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum ghaffaraz dzunub. Ghaffaraz dzunub. Dia tidak baca ghaffaruz dzunub. Sebab apa ghaffaraz dzunub? Kerana al-hayya al-qayyum, qayyuma, ghaffaraz dzunub min kulli zambin wa khati'atin, daripada segala dosa, daripada kesalahan, amdan wa khata'an, zahiran wa batinan, sama ada sengaja atau tak sengaja, zahiran secara zahir, atau batinan ataupun batin. Yang dinamakan istighfar azim susunan Syekh Sayyidi Ahmad Idris rahimahullah ta'ala, beliau gabungkan semua dijadikan satu istighfar yang jami'. Nama dia istighfar. Tak jadi apa, dah puluh tahun zikir tak tersingkap juga, tukar pula yang lain, tukar yang lain. Persoalan, kamu mengambil zikir itu untuk apa? Adakah untuk mendapatkan ketenangan bersama dengan Allah? Adakah kamu berzikir itu untuk mendapatkan limpahan rahmat daripada Allah, limpahan kelebihan daripada Allah, sehingga merasakan kerinduan bertemu dengan Allah? Ataupun nak supaya tersingkapnya? Ini Syekh beritahu, pandanglah keaiban pada nafsu. Nafsu ini apa dia? Hendaklah dididik, hendaklah dijaga supaya dia jangan jadi liar. Tengok benda ini adalah lebih baik daripada minta supaya tersingkap benda-benda ini. Wa uyumul qalbi, hati ini ialah hubbul jah, sukakan kedudukan, sukakan pujian. Kalau orang tak puji, kita jadi merajuk. Kalau orang tak hormat kita, jadi kita mula merajuk. Tidak diberikan penghormatan, mula kita jadi marah. Aib, pandanglah keaiban. Kalau ditegur, naik angin. Kalau dia tegur orang, nombor satu. Kalau orang tegur dia, melenting. Aib kamu tidak kamu pandang. Kau pandang aib orang, selalu tegur orang, kata orang begini. Sekali orang tegur dia, Ustaz tak boleh begini. Mana? Entah tak tahu sana ada dalil lagi. Sepatutnya terima kasih ada sahabat yang menegurkan saya. Teguran kamu itu memang betul, sehingga menjedarkan saya tak perasan sebelum ini. Ini orang tawaduk, rajul mutawadhi', sentiasa memandang kepada hati, bukan memandang kesalahan orang lain, tapi sentiasa tasyawufuka, sentiasa syuf, sentiasa ihtimam, ambil perhatian sungguh, tengok kepada ma batina ila ma batana fika, iaitu apa yang telah tersembunyi fika, di dalam kamu. Mana dalam hati? Daripada apa? Minal uyub. Uyub dia apa? Uyubun nafsi, telah kita bahas. Kemudian uyubul qalbi. Uyubul qalbi, aib-aib dalam hati. Hubbul jah, hubbul riyasa, sukakan jadi ketua. Bila tak jadi ketua, tak lantik, tak datang dah.
nakkan supaya kedudukan, hubbul izzi, sukakan kepada izz, kehebatan, kemuliaan, nak begitu tu. Hubbul kibir, iaitu takabur, hasad, dengki. Ini semua ni penyakit hati. Maka kita sentiasa, ni ada satu sifat dengki. Tak boleh tengok orang lain baik, tak boleh tengok orang lain bagus. Fikir macam mana nak pelingkupkan orang ni, fikir macam mana nak jatuhkan orang ni. Ni aib ni, aib. Zikir kuat, semua kuat, tapi aib dalam diri, uyubun nafs, uyubul qalbi, tidak kamu rawat. Kena rawat supaya kita tidak ada perasaan hasad, kita tak ada perasaan dengki, dan kita tak ada sifat-sifat ni. Inilah yang menghalangkan untuk sampai kepada Allah. Selagi kamu tidak bersihkan benda ini, macam mana kamu nak hiaskan? Kalau rumah ni contohnya bersepah, belilah barang-barang yang cantik-cantik, jenis barang yang branded apa semua, kita nak hiaskan, dia takkan jadi cantik rumah tu, kecuali sampah-sampah. Kemudian dinding-dinding ni kita bersihkan, kemudian kita catkan dengan cat yang baru, barulah kita letakkan hiasan-hiasan. Bila orang tengok, cantik. Bila masuk pun rasa tenang. Warnanya tidak boleh warna yang menjadi suram, tapi warna yang menyejukkan hati. Bila orang masuk, kita masuk pun, masuk-masuk tenang kita. Begitulah hati ini disebut oleh ulama takhliyah dulu. Bersihkan. Mana lagi? Ini tak bersih, ini tak bersih, ini tak bersih. Menerusi riyadah yang dipimpin oleh guru yang mursyid. Setelah dibersihkan, maka barulah dihiasi dengan amal semayang sunat, dihiasi dengan zikir, dihiasi dengan selawat. Allahu Akbar. Bila sudah bersih, kemudian dihiasi, dia akan jadi tenang. Rumah itu mendapat ketenangan dan dipandang oleh Allah. Maka Allah memandang kepada hati itu, kerana Allah suka kepada orang yang hati sempurna. Illa man atallaha biqalbin salim, melainkan mereka yang bertemu dengan Allah dalam keadaan hati yang sejahtera. Selalu hari Jumaat kita dengar, iaitu khutbah yang kedua, la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kamu cinta kepada anak, kamu cinta dengan harta, kamu cinta semua ni, la yanfa'. La yanfa'u malun, harta kamu cinta, nafsu kamu cinta kepada dunia, ada harta-harta ni, anak pinak kamu, cucu cicit semua ni, sehingga tinggal ibadat. Kerana cucu ni sampai tak semayang berjemaah, kerana cucu, kerana cicit dan sebagainya. Ma la yanfa', hadha la yanfa', tidak memberi manfaat, melainkan illa man atallaha biqalbin salim, melainkan mereka yang bertemu dengan Allah dalam keadaan hatinya sejahtera. Sejahtera macam mana nak sejahtera? Maka kena rawat dulu yang dinamakan takhliyah. Mana takhliyahnya? Tasyawwufuka ila ma, kepada batana fika minal uyub, minal uyub. Dan yang ketiga dinamakan uyubul ruh. Tasyawwufuka ila mana? Ila uyubir ruh. Maka perhatikanlah, tengok pada mana? Tengok kepada aib di sudut roh kita. Roh ni kita apa? Roh ini, jangan roh kita ini inginkan karamat. Saya nak dapat karamat macam syekh sekian, saya nak dapat karamat seperti wali kutub sekian. Karamat ya, ini aib ni. Ini kena tinggalkan. Buka kitab, buka buku, kelebihan selawat ini, kelebihan selawat ini, kelebihan zikir ini, kelebihan ini,
kelebihan ini kalau boleh tinggalkan. Kalau kita ikhlas berselawat, selawat, apa selawat pun yang benar lillahi ta'ala, kita dah bersihkan kotor, Allah pandang kita insya-Allah. Dengan selawat itu Allah muliakan kita, diizinkan untuk bertemu dengan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat semua ini, kita berselawat sudah bersihkan diri kita, dan berselawat Allah tengok sudah bersih betul wani cinta kepada pesuruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah izinkan untuk dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah bukakan, Allah singkapkan, kerana hamba-Ku ini betul-betul ikhlas. Allah singkapkan, mudah dia bertemu. Tapi kalau kita ambil buku-buku selawat ni nak bermimpi dengan Nabi SAW, kita tak tahu kaedahnya. Yang disebut dalam kitab kita ini, kita baca beratus-ratus ribu, tak sampai-sampai juga. Sebab kita tak takhliyah dulu. Selawat bukan kerana Allah, tapi selawat kerana nak dapat karamat, nak dapat sekian-sekian. Ini yang disebut oleh Syekh Ibn Athaillah Sakandari, tashawwufuka ila ma batana fika minal uyub, iaitu minal uyubir ruh. Uyubur ruh ini ta'alluqha bil khusus al-batiniyah, iaitu nak habuan-habuan di sudut kebatinan, nak habuan ini, nak habuan ini, wa talabil karamat, nak menuntutkan karamah, kemuliaan, wa maqamat, nak dapat maqam sekian, maqam sekian, maqam sekian. Dah tak betul. Tapi kalau betul saya sebagaimana dihuraikan pada permulaan tadi, Allah izinkan semua ini dengan izin Allah, bukan kerana selawat itu, tetapi dengan izin Allah, di atas sebab keikhlasannya, kecintaannya, kesungguhannya, dalam keadaan dia meninggalkan segala larangan Allah, maka ianya sudah sempurna. Allah izinkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ianya adalah pesuruh Allah. Allah yang suruh dia. Jadi kalau kita nak bertemu dengan suruhan Allah, mesti dengan izin Allah. Mesti dengan izin Allah. Kita tak betul niat kita. Jadi kita ni merasakan dengan izin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Rasulullah, pesuruh Allah. Kalau Allah izinkan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun redha, sebab Allah dah redha. Bila Allah redha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun redha. Tetapi selagi mana Allah tidak redha, macam mana mungkin boleh pun diizinkan. Muslimin dan muslimat rahimahullah, rahimakumullah, ini di antara kata-kata hikmah yang menjadikan panduan kepada kita nak menuju kepada Allah, nak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di sana ada kedudukan maqam, ada maqamul iman. Jadi kita, kedudukan kita contohnya maqam, ada dinamakan maqamat ini terbahagi kepada tiga. Ada dinamakan maqamul awam, kedudukan orang awam. Permulaan ialah nikmah. La in syakartum la azidannakum. Ini kategori kita. Sekiranya kamu bersyukur, kami tambahkan. Jadi bagi kita ini, kita kena sentiasa mensyukuri nikmat Allah. Kita mensyukuri nikmat Allah, syukur, maka Allah tambahkan keyakinan kamu kepada Allah. Allah tambahkan kecintaanmu kepada Allah. Allah tambahkan kerinduanmu untuk bertemu dengan Allah. Allah tambahkan lagi kemaafannya kepada kamu. Allah tambahkan keampunannya lagi kepada kamu. Syukur, maka syukur dengan nikmat Allah, taat pada Allah, tinggalkan maksiat. Ini maqam kedudukan yang pertama, dinamakan maqamul awam, seperti kita. Permulaannya ialah syukur. Maqamul khawas, bagi orang yang khusus, khas, ini adalah tetamu khas.
Ada VIP, VVIP. Ini tetamu kehormat, ini tetamu kehormat. Kita nak parking pun dia tak bagi. Tak boleh je, tak boleh. Ada stiker. Saya kawan lah kawan. Wala kawan. Kalau Jeffrey datang, sampai banyak sangat. Daripada awal lagi, rela ni tengok. Iring sampai. Kerana dapat stiker tersebut. Bagi kita, orang yang beribadat kepada Allah, yang telah Allah muliakan kepada dia, Allah berikan VIP. Itu khas dulu. Ada parking, tapi parking celah-celah sama dia. Untuk sampai tahap ini, permulaannya ialah khidmah. Kita mesti berkhidmat kepada Allah. Berkhidmat. Penghujungnya, ianya akan mendapat rahmat, mendapatkan keampunan kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waliman khafa maqama rabbih." Bagi orang yang takutkan berdiri di hadapan Tuhannya, merasakan kita ini bila besok di akhirat berdiri di hadapan Allah seorang-seorang. Tak ada ibu, tiada bapa, tak ada ustaz, tak ada syekh, tak ada apa semua. Seorang-seorang dulu dengan Allah. Bila memikirkan berdirinya di hadapan Allah seorang-seorang, maka kita akan nak berkhidmat, nak beribadat bersungguh-sungguh, supaya dengan ibadat tersebut, itulah yang akan memberikan benteng yang kukuh kepada kita. Kita ada keyakinan bahawa Allah akan selamatkan kita dari khidmat. Maka kerana kita berkhidmat sungguh-sungguh ini, Allah berikan penghujungnya jannatan, dua syurga. Ada ulama kata besok di dalam syurga dia akan dapat kedudukan dua syurga. Ada ulama kata syurga dunia Allah berikan keampunan, syurga dunia Allah berikan kemuliaan, syurga dunia Allah berikan keredaan kepadanya, syurga dunia Allah berikan afu, syurga dunia Allah berikan al-unsu, syurga dunia Allah berikan kedudukan maqam yang tertinggi, dan mendapat syurga yang hakiki, iaitu syurga Allah besok di akhirat, dan dapat bertemu dengan Allah di dalam syurga Allah. Ini maqam dinamakan maqam yang disebut sebagai maqam al-khas. Ketiga iaitu maqam yang dinamakan maqam khawas al-khawas. Ini VIP kira. Maqamul khawas ni. Maqamul khawas permulaannya ialah saf, bersih. Penghujungnya dapat melihat Allah, ataupun penghujungnya melihatkan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim dalam surah Az-Zumar, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Barang siapa mengharapkan nak bertemu dengan Allah, falyamal amalan salihah, maka hendaklah ia beramal dengan amal yang saleh. Ini dia punya kata kunci. Siapa nak bertemu dengan Allah, semua kita nak bertemu. Apa dia punya kata kuncinya? Apa dia punya keedah-keedahnya? Maka Allah ajarkan falyamal amalan salihah. Amalan salihah. Maka naklah beramal dengan amal salih. Dan bila amal salih ni, mestilah ianya khulus, bersih. Ini yang kita bahaskan dalam kitab kita, tasyawufuka ila ma batana, apa yang tersembunyi fika pada engkau minal uyub. Allah sebut dalam surah Az-Zumar ayat 22, illa lillahi ala, kecualilah, ala ketahuilah, lillahi dinul khalis,
Bagi Allah lah agama yang benar-benar ikhlas. Ikhlas, hati ini tak campur dengan yang lain. Bila tak campur dengan lain, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada mereka ini satu kedudukan yang tertinggi. Bersihkan hati dulu, bukan niat kerana lain, tapi falyamal amalan salihah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini uyubur ruh, nama uyubur ruh. Seterusnya dalam kitab kita menyebut, kata orang arif, al-arif billah, orang yang kenal billah bi qudratillah, illa billah, orang yang arif billah, ilah bang, arif bi azamatillah, dengan keagungan Allah. Arif billah, arif bi apa? Bi iradatillah. Maka dia kenal dengan kehendak Allah, kenal dengan kudrah Allah, kenal dengan kehendak Allah, kenal dengan rahmat Allah. Allah al-arif billah nama dia. Jadilah hamba Allah yang selalu ingin mencapai istiqamah. Kita mohon pada Allah Ta'ala supaya diberikan istiqamah. Kita minta dalam doa mujibatil, kita minta supaya Allah berikan kepada kita istiqamah. Allah mahfazna fi dinina. Kita minta supaya Allah pelihara agama kita. Kemudian kita minta supaya al-istiqamatu, kita minta supaya istiqamah. Kemudian jauhlah kita daripada wa'iz min mujibatin nadamati fil hali wal ma'al. Minta kepada Allah Ta'ala jauhkan kita daripada nadamah, daripada kecewa, menyesal, fil hal, pada sekarang, wal ma'al, dan akan datang. Di Malaysia ni ada imam-imam, ustaz-ustaz baca doa, dia baca wa'izna min mujibatid nadamati fil hali wal mali. Tak betul. Wa'izna, dan kami memohon kepada engkau ya Allah, min mujibatid nadamati, daripada kepastian menyesal ini, fil hali, pada sekarang, wal ma'ali, dan akan datang. Wal ma'ali, iaitu di akhirat. Karena kita ikut ataupun dengar orang baca, ataupun kita beli buku-buku di pasaran, doa-doa di belakang surah Yasin, semua tulis mal. Mal ialah harta. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada menyesal pada harta. Memang Allah tak bagi harta terus. Tok Imam baca, makmum aminkan. Jadi makmum ni, Tok Imam pun apa kedana. Cuba dengar. Kadang-kadang orang baca doa tersebut selepas baca Yasin malam Jumaat. Fil nadam fil hali wal ma'ali, bukan fil hali wal mali. Ini satu nama orang sebut kesalahan yang betul-betul ketara. Ini disebut akhta' al-fahishah, kesalahan yang betul-betul menggugatkan dari sudut makna. Ni orang nak baca doa, ni orang nak pergi haji, kita baca doa, baca wa'izna min mujibatin nadamati fil hali wal ma'al. Patutlah orang pergi haji ni duit dia pun kena lesap habis. Ustaz tahulah ustaz, dia kata tengah tawaf tadi orang torihkan, habis duit, tinggal kesan hilang duit, habis semua. Allahu akbar. Rupanya Tok Imam baca fil hali wal fil mal fil hali wal mali, harta pun kita tak mau.
Doa imam ni penyebab. Sebab orang ramai datang, pakat aminkan. Ini akhta fahisyah. Kesalahan yang meruncingkan, yang menyebabkan rosak di sudut makna. Kita baca bertahun-tahun, orang aminkan, berdosa kita. Dosa. Perhatikan di sudut makna. Tanya orang yang arif, yang tahu di sudut makna yang sebenar, bukan mengikut-ikut dan kita baca doa. Kita minta supaya jangan menyesal sekarang dan jangan menyesal di akhirat besok. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan istiqamah. Istiqamah dari sudut kita beribadat kepada Allah. Tanda-tanda orang istiqamah ini ada 10. Ini kita akan bahas, akan datang tanda-tanda 10 ni. Kata orang arif, jadilah hamba Allah yang selalu ingin mencapai istiqamah. Dia ada 10 yang disebut oleh Imam Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah ta'ala. Manakala Yahya ibn Mu'az, 10 ni saya tak sempat hari ni. Yahya ibn Mu'az radhiyallahu an berkata, lil mustaqimi alamatun. Bagi orang yang istiqamah ini ada tandanya. Yang pertama, coba kita tengok diri kita, adakah kita tergolong orang yang istiqamah ataupun tidak tergolong orang yang istiqamah, orang yang konsisten. Yang pertama, as-sa'yu fi ta'atillah min ghairi alaqatin. Kita berjalan melakukan taat kepada Allah tanpa ada kaitan apa-apa. Min ghairi alaqah, tak ada bergantung apa-apa. Kita rajin datang ke masjid sekarang ni, tak ada bergantung kepada sesiapa, tetapi kerana Allah. Bukan kerana siano, bukan kerana wane, bukan kerana apa. Kerana Allah. Kita beribadat, kita bersalat bukan kerana wane, tapi kerana Allah. Kita berjalan melakukan ketaatan bukan kerana wane, bukan kerana siano, tetapi kerana Allah. Min ghairi alaqah. Bukan alaqahnya sekarang sihat, tak ada apa-apa penyakit, kuat, bila ada kena sikit penyakit dah lemah. Tak ada begitu. Ini orang istiqamah. Yang kedua, wan nushu lil amma min ghairi tam'in, iaitu menasihatkan kepada orang ramai tanpa ada mengharapkan imbalan apa-apa. Kita bagi nasihat lillah. Apapun kita bagi nasihat bukan kerana nak imbalan dapat dipuji, dipuja, dia apa semua, tak, tapi lillah. Istiqamah. Kalau dia seorang pendakwah, dia berdakwah kerana Allah, bukan kerana nak dipuji, bukan kerana nak dianugerah apa-apa pingat, tapi kerana Allah. Jangan bila tegur sikit dan mengajuk langsung tak datang. Wa ta'abbudu lil haqqi ma'a qalbin wajilin, iaitu beribadat bagi Allah Ta'ala dalam keadaan hati yang gemetar. Hati gemetar macam mana Allah sebut dalam Quran? Apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, gemetar hatinya. Jadi tanda orang istiqamah ni, bila beribadat kepada Allah ni, nak menghadap Allah, takut Allah pandang, nampak dalam hati, nampak ini ada kekurangan, takut Allah tak pandang dengan pandang yang rahmat. Jadi dalam keadaan wajil, qalbi wajil, iaitu hati yang sentiasa gemetar. Gemetar. Kita dah lama bekerja, walaupun baik dengan orang bos kita, tapi tiba-tiba pagi-pagi dia kata dah sampai. Kita kata dah sampai, naik atas. Contohnya, mengapa pula pagi-pagi nak panggil aku ni? Kita rasa gemetar nak bertemu dengan dia. Apa salah aku? Apa?
Sekarang Allah panggil Allahu Akbar untuk bertemu dengan Allah. Rasa gemetar, takut apa? Takut apa yang kita lakukan, apa yang kita sembahkan, bertemu dengan Allah ni dalam keadaan kita tidak bersedia, takut Allah tak pandang. Bila orang panggil, mari, kita dalam keadaan nak jumpa orang besar, tak bersedia, tak bersedia, macam-macam kita takut. Tak bersedia, tak ada warna merah, tak ada name tag. Mana name tag awak? Tak ada, minta maaf lah. Takut depan Allah, apa yang kamu baca, apa yang kamu lakukan, hati kamu macam mana, rukukmu macam mana, sujudmu macam mana, wajilah. Santiasa zikir pun begitu. Zikir ini adakah zikir yang betul-betul kita zikir yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Subhanallah, subhanallah, wajilah. Apapun dalam keadaan semua amalan kita ini wajilah dalam keadaan takutnya kepada Allah, gemetarnya kepada Allah, takut tidak diterima, takut tidak dipandang, takut tidak dilimpahkan rahmat. Alhamdulillah, orang ni ada petanda orang yang istiqamah. InsyaAllah kita sama akan datang, mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata habibika wa nabiyyika sayyidina Muhammad alaihi afdalus salati wa taslim fi sihhatin wa afiyatin wa salamatin wa lutfin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma la tumitna hatta nara babas salam wa nusalli khalfal maqami Ibrahim alaihi salam wa nashraba ma'az zamzam fi masjidil haram wa nazura habibaka wa nabiyyaka sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi yusrin wa lutfin wa bulughil maram. Allahumma habbibna fi salatil jamaah wa ذكرنا بالموت كل ساعة واخشرنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.